rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Hidayatus Sibyan. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 2 baris bawah sekali. Muka surat 2 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Sesat pembicaraan yang panjang hak berkaitan dengan rukun iman yang ke-6, berkaitan dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjang bicara hak rukun iman yang ke-6, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Hak rukun iman yang ke-6 kita kena tahqiq molek, kena kejak molek, kemah molek. Kena tahqiq, kejak, kemah. Barulah lepas kita hak fardu ain daripada ilmu pembicaraan bab iman, pembicaraan bab tauhid. Sebab satu-satu pegangan yang wajib kita pegang, kita kena tahqiq. Itulah kita tak sebut tahqiq ni kejak, kemah, tu tahqiq. Jangan kita longgor-longgor dalam perkara ni. Yang pertamanya pemahaman kita tu. Pemahaman kita biar kemah. Jangan pemahaman yang tak kemah. Pada ni. Kemudian kita berpegang, nak mantap pegangan, nak kuat pegangan, itu pergi kepada amal ibadah kita. Kita belajar ni nak mantap, nak tahqiq pemahaman kita. Nak mantap, nak tahqiq, nak kejak pemahaman kita. Adapun nak kuat iman, nak kuat pegangan, itu mari daripada amal ibadah. Pada ni, mari daripada amal ibadah. Yang kita duk belajar ulang, itu adalah ilmu pengetahuan. Yang kita nak luluh ilmu fardu ain, ilmu pengetahuan hak fardu ain daripada ilmu tauhid, biar sampai tahap tahqiq, itu baru luluh fardu ain kita. Kemudian nak kuat tebal, ni kuat tebal pegangan, kuat tebal iman, itu mari daripada amal ibadah. Yang akan melemahkan iman kita, yang akan menipiskan iman kita adalah maksiyah zahir, maksiyah batin yang kita lakukan. Maksiyah zahir dan batin itulah yang akan melemahkan, yang akan menipiskan iman kita. Jadi nak kuat, nak tebal amal ibadah.
Yang kita duk belajar ulang-ulang, nak tahqiq, nak kejar, nak jelas pemahaman kita. Itu permulaan dia. Kalau pemahaman kita, pengetahuan kita berkaitan dengan qada dan qadar ni toho-toho, ada ni. Leseh-leseh kita cakap kapung. Ataupun kita pun tak berapa nak jelas molek. Ni. Ni boleh terlari balik pegangan kita itu kepada pegangan yang salah. Ada ni. Waktu saya ingat semua tu. Sebab ni kisah pengajaran lah. Kisah pengajaran yang anak-beranak ni cukup bagus. Sentiasa menitik beratkan dalam bab qada dan qadar, bab pegangan. Selalu di share rakaman, dia tanya, dia bincang, dia share, dia tanya, dia bincang. Share saja ni kadang-kadang dengar tu gitulah. Dengar di rakaman, bukan mari iktikaf di masjid. Dengar di rakaman ni kadang-kadang sibuk dengan perkara-perkara lain. Yang mana orang terkadang di rakaman-rakaman pengajian yang dapat sambutan adalah hak santai. Yang tak perlu fokus mana-mana, tak perlu fokus sangat-sangat. Santai, cerita bab sejarah, santai, cerita bab fadilah, santai, cerita bab berbentuk motivasi untuk menguatkan wa'amal, cerita bab rumah tangga, santai dengar. Orang banyak seumpama ni lah. Cerita-cerita karamah-karamah, santai je dengar. Orang suka seumpama ni. Yang seumpama ni kok live-nya ribuan lah. Tak kira buku berapa. Tak kira buku berapa. Petang ke, tengah malam ke. Tengah malam. Pukul 12 malam. Tengah malam ni tempat kita lah. Tempat yang dibuat rakaman tu bukan tengah malam. Tengah malam pun ribuan. Apa bicara bab macam mana nak. Ni amal cerita. Mana berbentuk santai. Ini orang paling suka. Memang paling kuat sambutan dia. Hak paling ramai adalah orang perempuan. Diminat dengar cerita berbentuk jiwa. Menangislah orang perempuan dengar. Perempuan ni kan. Menangislah. Kan perempuan kan. Tengok cerita Hunustan pun dia menangis. Waktu orang perempuan. Tengok cerita Hunustan pun dia menangis. Dia suka dengar cerita-cerita ni. Kalau yang berbicara pula Allah kita kata kok lembut lidah daripada apa? Lembut lidah daripada tulang. Apa? Lembut gigi. Oh, lembut gigi daripada lidah. Oh, gigi lembut juga. Lembut gigi. Ingat ke lembut lidah? Sebab lidah memang lembut. Gigi pun lembut juga. Ibarat itulah perumpamaan. Lembut gigi dan lidah. Oh, punya cakapan. Panggil apa? Rebah riba. Kan gitu? Ni kena beringat ni. Hak ni hak fitnah ni kadang-kadang. Hak lembut gigi daripada lidah. Tak pandai sebut kita ni. Malam ni hari ni boleh ilmu saya ni. Ingat ke lembut lidah? Bahawa lembutnya lidah. Lembut gigi daripada lidah. Betul lah tu. Lembut gigi lidah. Hak ni lah dalam bab agama pun mudah menjadi fitnah. Dalam bab dunia pun sama Hak lembut gigi lidah ramai orang tertipu dalam bab dunia. Hak lembut gigi lidah ni lah. Nenek-nenek pun juta habis duit. Tipu di skema. Kekasih. Tak ada dalam FB tu. Nenek. Nenek ni bukan nenek umur 80, mana umur 60. Ke seorang yang kena tipu di negro. Hak jumpa dalam FB.
Tu pun bukan gitulah tu. Lembutnya. Ni sama juga orang sekarang ni. Kalau orang ceramah pula lebih kepada tangisan keluar mata. Oh lagilah. Hak tu kan dengar tu pun. Hak tu berair mata lah orang-orang perempuan. Santai. Orang suka seumpama tu. Bukan salah. Tapi kita kena fokus hak fardu ain kita. Hak fardu ain tidak akan santai. Bicara bab pegangan kena fokus molek. Bicara bab ibadah semayang bang kita tu kena fokus molek. Macam kita bicara hak bab tayamum tu, nak santai macam mana kena fokus. Bicara bab sifat hati, kena fokus molek. Kita bicara bab zuhur, kena fokus molek ni. Sebab apa? Ini bicara bab hati kita. Kena fokus molek ilmu, lepas tu kena fokus molek dalam bab amal. Ni. Ada ni, hak fardu ain. Kena fokus molek. Ni bab pegangan. Kena fokus molek, tambahan pula hak qada qadar ini kalau pakai kod logik akal gak payah nak turut. Jadi cerita ni orang ni memang baguslah. Dia atur rakaman pada keluarga, lepas tu dia berzakarah. Dia muzakarah. Dia muzakarah tanya hak ni. Mana muzakarah lah, mana bukan atur rakaman saja. Atur rakaman saja ni orang dengar pun penipal dia ditutup je. Hak jahat pun kodok kodan mana pula ni Tapi kalau hak saudara dia ni bincang balik, dia ada tempat nak soal. Dia soal lah satu alhamdulillah. Tapi orang panggil apa ni? Allah nak lih kelekat tu. Hak atur rakaman mula-mula tu memang dia dak buka. Dia dak buka. Sebab apa pening. Dia nak buka tadi santai tadi. Hak cerita pula macam syurga dah ceritanya. Kita tu kan dengar ni. Tunggu masa je. Macam ada takat syurga dah masing-masing. Macam ada takat syurga dah. Tunggu mati je syurga dah. Dengar pada ceritaan tu. Ada ni. Jadi memang dia kata mula-mula tak apa nak dengar lah. Tapi oleh kerana jumpa macam mana dengar dah. Tak sempat. Ya tak sempat tu alasan je. Lepas tu boleh tanya-tanya dia kena dengar lah. Barulah. Ada ni ada apa tindak balah. Ada ni ada respon. Yang saudara ni pun memang tu sungguh. Sebab apa? Sebab dia kata anak beranak dia hak ning lah, hak paling juru sekali ni. Hak paling boleh harap sekali. Hak paling baik, hak paling boleh harap, hak paling nampak nak ke agama. Duduk masjid berjemaah waktu. Hak ning lah. Lepas tu dia kata pula kalau nak banding dia dengan hak saudara dia ni, saudara dia dulu. Dia pun tengok saudara dia tu dia macam kenal, dia nampak dah orang baik pula. Di masjid pula ada betulah dia jadi macam nak ikut lah nak kepada agama. Jadi tapi hak saudara dia ni tak belajar. Dia dengar di masjid dia ada kuliah semua. Dan saudara dia tu tak pernah pun lari daripada kuliah maghrib. Balik lepas isyak sentiasa. Tak pernah kata maghrib dia lagi balik, isyak pergi pula. Dah. Dia tak pernah buat seumpama tu. Tapi ceramah santai jugalah. Lama lekatlah. Legalah dianya. Tiba-tiba hak saudara dia panggil semula. Dia pun tunjuk rakaman. Hak jahat bukan hak Tuhan. Di hak rakaman tu rakaman orang glamour pula. Tak apalah kata atas jalan masing-masing lah. Saya nak pakai hak ni. Sebab apa? Hak ni lah senang sikit. Pening kepala duduk tu om duk cerita tu dia kata. Lepas tu ginilah. Kita jalan masing-masing lah. Demo ada ustaz demo, kita ada ustaz kita. Dia cerita lagi mudah kata. Sebab apa? Logik lah hak jahat bukan kodok-kodar, Tuhan tahu je.
Jadi hok ulang tu macam ya dah tu dak lekat molek. Bila mari hok tolak perkara jahat qada ni gok, dia ambil selalu dah. Dia tu pening kepala duduk mikir lama kening, dia kata. Dak lena tidur duduk mikir. Kalau betul lah, kalau berpegang perkara jahat bukan qada tu akidah yang sesat, dalam kening hidup main buat ibadat, tak ada terima. Tak nak tidur dia nya. Ni alhamdulillah, dia kata tengok ni. Ni orang hebat dah ni, takkan akidah dia salah juga. Ada apa? Ni pun dia pun tak ada apa, dia kata. Setakat tu lah bahagian dia nya. Tapi maknanya dia kata tak apalah. Mana masing-masing ada guru. Gitu. Ada ni. Patut kita kena kemah molek sekarang ni. Perkara jahat bukan qada, itu fahaman yang agak meluah daripada rakaman-rakaman penceramah-penceramah yang gelema-gelema. Ada ni. Sama ada boleh masuk dalam radio, masuk dalam TV. Orang agama lah. Ada ni. Orang tikam perut dia. Ditikam perut bunuh diri ya. Hak tu bukan qada tu. Takkan semua benda tu qada belaka. Ada ni. Maknanya hak bagian qada dia tak mati lagi. Dia dengan pisah tikam perut jadi matilah dia nya. Tu jelas-jelas Mu'tazilah. Jadi nanti mana dia tu tikam perut tu bunuh diri lah. Hak tu bukan qada. Hak qada tak mati lagi. Mana dia yang potong qada Tuhan dengan berpisah tikam perut. Tu memang jelas Mu'tazilah. Sebab kita ahli sunnah jamaah mati sampai ajal. Hak Mu'tazilah ni mati biasa sampai ajal. Mati orang tua gitulah, tu sampai ajal. Mati hak bunuh diri ke, mati hak kemalangan ke, ajal tak sampai lagi tapi terpotong ajal. Sebab benda buruk bukan qada. Bunuh diri bukan qada, berlaku kemalangan bukan qada. Jadi hak tu dia memotong qada ajal yang diqadakan oleh Allah. Tu Mu'tazilah. Adapun mati hak biasa itu bolehlah hak sampai ajal sungguh-sungguh. Tak tercepat. Adapun kalau mati kena bunuh ke, mati kena tekkan, macam-macam lah. Hak tu bukan qada, hak bunuh orang. Sebab hak tu bukan jahat, bukan qada. Mana ajal dia sebenarnya belum sampai, tapi terpotong tengah jalan kerana dibunuh oleh orang yang membunuh bukan qada. Tapi Allah mengatakan itu betul-betul Mu'tazilah. Pernah masuk dalam TV seumpama tu. Orang yang ada kedudukan tinggi dalam agama, ada kelulusan tinggi dalam agama. Bukan semua perkara Tuhan qada. Kita sekalian perkara qada. Dia bukan. Tu. Kita ditajuk, kita ulang sok mudah tu. Sekalian qada tidak terkecuali walaupun sebesar zarrah. Baik ke jahat ke, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Waktu kata kena kemah jadi macam tadi. Dia tak ada balas apa, dia orang baik. Dia memang bukan orang balas dengan orang lah, orang baik. Tak apalah, kita ada guru masing-masing. Hak saya dengar ni takkan salah pula. Kalau salah lama dah dia kata pejabat agama ambil tindakan. Kalau akidah disalah, pihak berkuasa agama ambil tindakan lama dah. Ni orang glamour ni. Kita kata hak bawa pahaman salah ni bukan masjid surah, dalam radio, dalam TV. Mana jabat agamanya? Wallahu alam lah tu. Hak jabat agamanya mungkin hak masjid, hak dalam TV radio tu mungkin bukan hak dia. Wallahu alam siapa yang bertanggungjawab. Tapi kalau masjid sendiri pun banyak pahaman-pahaman yang terpesong. Tapi pihak berkuasa agama, wallahu alam lah. Kita tak tahulah mereka tu macam mana. Yang saya pernah sebut semua dah.
Ini perkara pengajaran ni tak perlu kepada spy. Tak perlu kepada spy. Pada spy apabila dapat maklumat ada pengajaran yang salah, pihak berkuasa agama kena hantar spy dia untuk girakam ke gitu. Sekarang tak perlu spy. Sebab kebanyakan pengajaran live FB. Boleh dengar pada masa live, boleh dengar hak rakaman kemudian, boleh pantau dengar. Tak payah hantar spy, tak payah dah. Tak ada ni. Bukan macam dulu payah kena hantar spy untuk periksa sebab dapat maklumat, kan tak payah. Tapi kadang-kadang pahaman-pahaman yang sangat jelas-jelas salah, tak ada apa-apa pun. Bahkan terkadang ada tauliyah laginya. Kadang-kadang tauliyah tu pula, tauliyah bukan sebarang-sebarang lah. Ada tauliyah satu negeri. Saya hanya tauliyah daerah je. Mana keluar daripada daerah Kota Terengganu tu, salah dah lah. Daerah je. Orang tahulah satu negeri. Saya ada tahun, memula 2 tahun ke 3 tahun gitulah. Lepas tu sambung pula. Expired dah. Ada orang tak ada hak. Faham tak ni? Maknanya terkadang yang bawa salah ni orang yang ada tauliyah. Lepas tu macam mana? Wallahu a'lam. Jadi menasabahlah macam hak dikatakan ni. Hak dia kata masing-masing ada guru, kita turut guru masing-masing lah. Dia kata kalau lah hak diturut ni salah, lama dah. Benda orang pihak berkuasa agama akan ambil tindakan. Lepas tu pula ramai mana orang turut. Kalau salah takkan orang turut. Tu wallahu alam lah. Dalam bab akidah ni jelas-jelas salah pun ramai orang turut. Sebab orang tak faham mana bab akidah ni. Orang tak faham orang molek. Terkadang rakaman yang salah tu, kalau kita perdengarkan kepada baba-baba, tuan guru, mereka dengar sahaja bulak mata. Sebab apa? Sebab dia kenal juga ni orang sahur, orang masyhur. Bulak mata nah. Gitu dia bawa. Kenapa begitu? Pelik. Tapi terkadang rakaman yang sama perdengarkan kepada orang kita hak di kalangan asatizah, salahnya kat mana? Dia tanya pula. Salah kat mana? Yang rakaman yang sama kita perdengarkan kepada tuan guru baba, mereka dengar tu memang jelas sangat. Salah terang sangat. Ada ni. Tapi bila diperdengarkan kepada ustaz-ustaz, dia tanya pula, salah dekat mana? Dah kamu dengar? Tak salah ke? Tak salah dak, dia kata. Dia nak kata betul dia tak berani sebab saya bawa dah rakaman tu. Jadi salah kat mana? Jadi tak nak nilai betul salah. Ni sekarang. Betullah kita kena faham molek atas diri kita masing-masing. Hak kita bicara hukum yang keenam ni. Hak molek bicara hukum yang keenam ni kitab Faridatul Faraid. Yang sekarang ni hak malam Rabu. Malam Rabu, hari Selasa malam Rabu di Masjid Wakaf Tembesu. Tu ngam-ngam tu bicara di tajuk iradah. Bicara tajuk iradah, sekarang bicara berkaitan perkara jahat. Bicara berkaitan perkara jahat, qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dia nak kitab Faridatul Faraid lah. Memang cukup halusi lah. Panjang dalam kitab Faridah, hak pembicaraan di bawah sifat iradah. Dibicara berkaitan dengan perkara jahat apa semua. Hak kita wajib redha akan qada Allah, qada yang mana, di sudut mana. Kemudian apabila perkara baik jahat qada Allah, berarti qada Allah dengan redha Allah tidak berlaziman. Perkara baik Allah qada serta redha. Perkara jahat Allah qada serta Allah tidak redha. Kalau Allah tidak redha, kenapa Allah qadakan? Jangan duk soalah kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu peringkat ni saya sebut
beberapa kelas dah saya sebut, termasuk hak malam tadi di Masjid Abidin. Sebab peringkat tertipu mereka yang berpegang segala-gala di bawah ketentuan dan pengetahuan Allah. Tertipu. Hak tak tertipunya bukan segala-gala di bawah ketentuan Allah, iradat, dan bukan segala-gala di bawah pengetahuan Allah, ilmu. Bukan. Tertipu mereka yang berpegang segala-gala di bawah ketentuan Allah yang bersifat dengan iradah, dan segala-gala di bawah pengetahuan Allah yang bersifat dengan ilmu. Tertipu seumpama itu. Kalau segala-gala bukan di bawah ketentuan Allah, Mu'tazilah. Perkara baik ketentuan Allah, perkara jahat bukan ketentuan Allah, Allah hanya mengetahui. Itu betul. Mu'tazilah. Ada ni. Tetapi kalau ada perkara yang bukan duduk di pengetahuan Allah, ada ni. Kalau berpegang bukan segala-gala di bawah ketentuan iradah Allah, Mu'tazilah lah. Perkara baik ketentuan Allah, perkara jahat bukan ketentuan Allah. Jadi yang banyak berlaku di bumi ni bukan ketentuan Allah lah. Sebab di muka bumi ni baik dengan jahat, banyak jahat lah. Sebab kafir dengan Islam pun kafir 3/4 ahli dunia. Islam ni 1/4 sahaja. Hak Islam pula, hak beriman, hak tak beriman. Hak beriman pula, hak soleh, hak tak soleh. Jadi hak tak beriman bukan ketentuan Allah. Hak tak soleh bukan ketentuan Allah. Jadi banyak bukan ketentuan Allah lah. Itu Mu'tazilah. Tetapi kalau sebab peringkat ada perkara yang bukan di bawah pengetahuan Allah, berarti Allah tidak mengetahui, berarti Allah jahil pada satu-satu perkara, tu kafir lalu dah, tu bukan Mu'tazilah. Tanda ni Mu'tazilah dia tolak ketentuan Allah, tapi mereka berpegang pengetahuan Allah. Kalau pengetahuan Allah pun tidak, ada perkara yang bukan di bawah pengetahuan Allah, tu kafir lalu dah. Ada ni. Baik ilmu lain, baik iradah lain. Mu'tazilah iradah Allah pada sebahagian perkara baik, sebahagian perkara lagi perkara jahat bukan ketentuan Allah. Tapi baik jahat di bawah pengetahuan Allah. Pengetahuan tak tinggal. Mu'tazilah tak tinggal pengetahuan. Kalau tinggal pengetahuan je kafir lalu dah. Ada ni. Jadi tertipu mereka yang berpegang segala di bawah pengetahuan bawah ketentuan Allah dan segala di bawah pengetahuan Allah. Bukan Allah menentu belah kedah, bukan. Takkanlah Allah menentukan seseorang tu ahli syurga, tiba-tiba yang Allah tentukan seseorang tu ahli syurga, dia buat perkara jahat. Oleh kerana Allah tentu dah dia ahli syurga, akhirnya syurga juga dia ni. Kenapa? Kerana Allah tentu dah dia ahli syurga. Takkan gitu dia kata. Allah tentu dah dianya ahli neraka, tiba-tiba dia buat baik, tetap masuk neraka. Sebab apa? Allah tentu dah ahli neraka. Takkan seumpama tu dia kata. Ada ni. Kalau Allah tentu dah segala-gala, Allah tentu dah pada azal dia masuk syurga. Jadi kalau dia buat jahat pun masuk syurga juga kan? Allah tentu dah dia masuk neraka. Tapi kalau dia buat baik, masuk neraka juga kan? Kita kata apa benda masalah pula situ? Allah tentukan dia ahli syurga, Allah tentu dia baik kan? Allah tentu dia ahli neraka, Allah tentukan dia buat jahat kan? Lain ke mana pula? Allah tentu dia masuk syurga. Lepas tu dia buat jahat tu mari mana? Mari ketentuan Allah. Kalau Allah tentu dia ahli syurga, Allah akan tentu dia akan buat baik. Kalau Allah tentukan pada ahli syurga, walaupun Allah tentukan permulaan dia buat jahat, tapi Allah Ta'ala akan tentukan di kesudahan dia akan balik kepada amal ahli syurga. Tu. Ada ni. Kalau sekarang ni syurga neraka Allah Ta'ala telah tentukan pada azal. Ni jangan layuk ni. Jangan layuk ni.
Sebab baik jahat qada qadar. Bila baik jahat qada qadar, bererti syurga neraka pun qada qadar. Sebab sekaliannya qada qadar tu tak gerak dah. Ada ni. Syurga neraka pun qada qadar. Orang yang Allah Ta'ala tentukan ahli syurga, Allah Ta'ala tentukan dia kebaikan. Orang yang Allah tentukan dia ahli neraka, Allah Ta'ala tentukan dia kejahatan. Itulah. Ada ni. Dia kalau kita pergi kepada ni kita undur balik ni. Kita pindah pada tajuk lain dah ni. Kalau apabila bicara berkaitan dengan syurga neraka Allah telah qadakkan pada azal, kita jadi pengong semula, kita jadi apa ni? Jadi kejut balik. Tak ada lagi tu. Rukun kenang kita tak ada lagi. Tak ada lagi lah. Sebab kalau kita ada rukun yang keenam, segala-gala dunia, akhirat, segala-gala. Ulang semua tu kan. Segala-gala baik, jahat, yang berlaku di dunia, yang berlaku di bumi, yang berlaku di langit, qada qadar, yang berlaku di dunia, yang berlaku di akhirat, qada qadar. Yang berlaku di akhirat tu qada qadar lah. Syurga seseorang qada qadar, neraka seseorang qada qadar. Apa yang berlaku di syurga neraka qada qadar. Ada ni. Ulang sok mudah. Tapi kalau pergi kepada syurga neraka Allah telah qadakkan pada azab, kita jadi pening balik. Tu kena berubat cara lain pula tunya. Tu kena berubat cara lain tu. Sebab rukun yang keenam sekalian qada qadar. Saya sebut berulang kali, qada qadar Allah tidak ada penghujung. Yang berlaku di syurga dan neraka yang tidak ada penghujung, kesemuanya datang daripada qada dan qadar. Itu sahaja. Walaupun kita tak pandai hadis, kita tak pandai hadis sekalipun. Hadis jelas lah. Ma minkum illa waqad kutiba maq'udun nar minal jannah, Nabi kata. Tu hadis. Walaupun kita tak pandai hadis, tapi kita kemah dah sekalian qada qadar. Dan kalau gitu kot syurga neraka sekalian qada qadar. Walaupun kita tak ingat hadis. Hadis jelas lah. Ma minkum, tidak ada kalangan, ma minkum min ahadin, tidak ada kalangan kamu daripada seseorang illa waqad kutiba maq'udun nar minal jannah, Nabi kata, melainkan telah ditetapkan tempat kembali daripada neraka dan tempat kembali daripada syurga. Tapi Nabi sebut neraka dulu. Nabi sebut neraka dahulu. Dia kalau maqam kedudukan untuk memperingatkan, Nabi akan sebut hak berat dululah. Ada ni. Kalau ketika nak menggemarkan, Nabi cerita hak molek dulu. Macam kita lah cerita ni kan. Kita ni ada dua berita ni. Berita baik dengan berita buruk. Ada ni. Nak cerita mana dulu? Kadang-kadang cerita baik dulu tau. Kadang-kadang kita cerita hak buruk dulu. Kadang kita tanya dulu, nak dengar hak baik dulu ke nak dengar hak buruk dulu? Gitu tau. Jadi Nabi terkadang Nabi sebut hak menakutkan dahulu. Terkadang Nabi sebut hak menggemarkan dahulu. Sekarang Nabi sebut maq'udun nar minal jannah, tempat kembali daripada neraka dan tempat menuju syurga. Nabi sebut neraka dahulu. Tuan tetap dah ke dah. Neraka ke syurga ke tuan tetap dah. Maka sahabat pun tanyalah nabinya. Kita pun mungkin akan timbul persoalan di kepala otak kita gitu juga. Faqalu ya Rasulullah, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina. Adakah kami nak serah atas ketetapan? Dan neraka dah lah. Kalau syurga dah, kami serah gitu lah. Ini sahabat tanya. Tak ada persoalan tu dalam kepala otak kita, dalam fikiran kita. Nabi kata tuan tetap dah. Neraka tuan tetap dah. Syurga tuan tetap dah. Yang tuan tetap ke neraka lah. Yang tuan tetap ke syurga. Lepas tu kita pakai tunggu gitu lah. Kita bukan ayat. Pertanyaan akan timbul seumpama tu.
Nabi SAW jawab, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah kamu, maka tiap-tiap daripada kamu akan dipermudahkan bagi tempat yang dijadikan baginya. Kalau Tuhan jadikan dia ahli neraka, mudah-mudah buat perkara jahat. Tuhan tentu dak di syurga, mudah-mudah buat perkara yang baik. Cuma hadis tu panjang. Nabi sambung, amma ahlus sa'adah fayuyassiruna li'amal sa'adah. Nabi mula baik pula. Wa amma ahlus syaqawah fayuyassiruna li'amal syaqawah. Ada pun ahli bahagia, ahli syurga, maka akan dipermudahkan bagi amal bagi ahli syurga. Mudah nak buat amal ahli syurga. Orang yang Tuhan tetapkan pada azal, mudah-mudah je nak beramal dengan amalan ahli syurga. Apa amalan ahli syurga? Beriman dan beramal soleh. Mudah je dia beriman. Belajar bab ilmu, bab iman, bab akidah, mudah-mudah je dia belajar. Lepas tu untuk beramal soleh, hak zahir fiqh, mudah-mudah dia belajar, mudah-mudah dia amal. Hak ilmu batin mutasawuf, mudah-mudah dia belajar, mudah-mudah dia amal. Dia tu. Orang yang Tuhan tetap kepada azab di syurga, mudah je kepada keimanan dan kepada amal soleh. Sebaliknya Nabi kata, dan ada pun mereka yang celaka, maka dimudahkan bagi mereka dengan amalan ahli celaka, ahli neraka, orang yang kufur dan orang yang melakukan maksiat. Mudah-mudah je kufur dengan Allah, mudah-mudah je buat maksiat. Mana gerak diam kita ni? Kan kadang-kadang kita, hak ni bukan kerjaan kita. Ada orang duduk masjid, mudah je belajar. Ada orang lari daripada belajar. Ada ni, tak sama. Ada orang mudah-mudah je mari sekeluarga ke masjid untuk belajar dan berjemaah. Ada orang dak, dia mari untuk berjemaah je bawa anak bini, belajar dak. Ada orang pula bawa anak bini pada masa-masa tertentu sahaja. Malam nisfu habis anak bini dia bawa belaka. Cucu cicit dia bawa belaka. Malam tarawih penuh anak cucu dia bawa. Tapi masa orang mengajar tak pernah bawa. Tu mudah belaka, mudah. Orang yang nak bawa anak kepada belajar berjemaah, mudah je, senang je anak beranak dia nya. Ada orang dia hanya bawa anak bini dia pada berjemaah saja, belajar dia buat lagi. Ada orang kalau kata lepas subuh tu tak ada kuliah, lambat je dia balik anak beranak dia. Tapi kalau lepas subuh ada kuliah je, dia piping anak bini dia balik. Mudah je. Mudah kan? Itu bahagian dia. Itu. Maknanya kalau lepas subuh tu tak ada kuliah subuh, dia orang balik belakang tak balik lagi anak beranak dia. Iktikaf. Tapi kalau ada je kuliah subuh, dia pun bawa anak bini dia balik. Mudah je. Gitu. Akan dipermudahkan. Orang tu duduk jauh-jauh je, tapi mudah je mari belajar. Orang tu duduk dekat je, mudah je lari daripada belajar. Itu. Gitulah hakikat dia, gitulah. Itu bukan urusan kita. Itu kerjaan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kitanya syariat, nasihat. Syariat suruh perkara baik, cegah perkara mungkar. Apa yang akan berlaku? Semua itu adalah qada qadar, bukan kerjaan kita. Kerjaan syariat kitanya suruh makruf, cegah mungkar. Nasihat perkara baik, tegur dia perkara yang tak baik. Itu syariat kita. Itu je. Tak sedar pusing lah. Dia pusing. Ustaz, kita nak boleh kesapa ke masjid, dia kata lelah boleh sapa ke masjid. Dah balik jabat lewat. Tengah jalan pula jeng. Sapa rumah nak kena mandi-mandi, saling baju apa semua ni. Lepas tu mari pula ke masjid. Kadang-kadang sapa tu kena pegang maghrib dulu. Orang aja dah. Dah dia tak mayang lagi dah. Ada ni. Tapi kita lah lelah-lelah sapa nak naik masjid, orang mudah-mudah je lagi turun. Tu kata tak sedar using, tak sedar cara lah. Kita dia kata jauh mari nak belajarnya. Orang duduk masjid tu mudah je turun, isyak dia mari pula.
Mudah je. Hak mudah lari tu pula bukan orang ahli jemaah biasa, hak pegang jawatan pula. Hak pegang jawatan. Hak kau, hak tegar. Ahli ni, ahli kelab apa? Ahli ni, hak kau apa? Hak orang masjid. Tapi kalau ngajar dia lari je. Bahagian masing-masing. Gitu je. Sebab tu kita, apabila kita ada kekuatan untuk belajar, kita wajib bersyukur. Haram kita riak wajud takabur. Bukan bahagian kita waktu. Kita boleh faham pula ilmu. Itu kodak-kodak. Bukan kena otak kita cerdik. Lepas tu kita beriman mudah-mudah je apa yang kita belajar. Itu kodak-kodak. Kita turut mudah-mudah je. Hak kewajipan zahir, kewajipan batin, kita tinggal mudah-mudah je. Hak maksud zahir, maksud batin lepas kita belajar. Itulah ini kodak-kodak. Kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita sunat perbanyak tu. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tuan tetaplah kedah. Baik buruknya. Jadi kalau Tuhan tetap seseorang tu syurga, Tuhan akan tetapkan dia kepada jalan ahli syurga, beriman dan beramal soleh. Dia tak timbul lah. Kalau kita kat Tuhan tetap dah di syurga, dia buat jahat pun dia akan masuk syurga juga. Dia buat jahat macam mana pula? Dah Tuhan tetap dah di syurga, Tuhan tetap dia orang baik lah. Kalau Tuhan tetap dia jahat, permulaan, akhirnya Tuhan tetap pada azab, dia orang yang beramal dengan amalan ahli syurga. Tu. Hak tu kan kita maklum hadis kan, kita biasa dengar hadis. Hak Nabi bersabda hak berkaitan dengan 40 hari nutfah, 40 hari alaqah, 40 hari mudrah tu kan. Hadis panjang tu kan, hadis 40 Imam Nawawi tu kan. Sumayur salu alaihil malak fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Hadis ni kita tak ingat pun, kita biasa dengar. 40 hari. Cukup 4 bulan. Ada ni. Cukup 4 bulan. Allah Ta'ala pun utuskan atasnya malaikat. Dan ditiupkan padanya akan roh. Dan diperintah malaikat catat 4 perkara. Catat rezeki, catat ajal, catat amal. Yang akhirnya, yang keempat, wa syaqiyun aw sa'idun, celaka ataupun bahagia. Tapi Nabi sebut celaka dahulu. Ada ni. Wa yu'maru bi katbi arba'i kalimat. Diperintahkan malaikat tulis 4 perkara. Bi katbi rizqihi wa ajalihi, nombor 2, wa amalihi, nombor 3, nombor 4, wa syaqiyun aw sa'idun. Syaqi, celaka ahli neraka. Aw sa'idun ataupun bahagia. Nabi sebut hak takut dulu. Patah hadis itu panjang. Fa wallazi la ilaha illa ghairuh, demi Tuhan yang ada Tuhan melainkannya, inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainal zira fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Ni hadis. Itu biasa dengar tak? Makna hadis tu kita biasa dengar. Hadis itu mungkin tak ingat. Nabi kata sesungguhnya seorang kamu beramal dengan amalan ahli syurga, sehingga tidak adalah antara seseorang dengan syurga melainkan sasta. Fasbiqu alil kitab, terterdahulu ketetapan Allahnya, dia ahli neraka, maka dia beramal dengan amalan neraka. Dia mati dalam amalan neraka, maka dia pun masuk neraka. Ini orang yang syaqiyun. Tuhan tetap pada azab, dia ahli neraka. Walaupun Tuhan tetap permulaan dia beramal dengan amalan syurga, Tuhan tetap pada azab, dia akan berpaling kepada amalan ahli neraka. Ini contohnya Bal'am bin Ba'ura bersisa tu contoh dia. Badan hak mati kufur.
Ini di kalangan awliya-awliya ilah ni. Tapi akhirnya mati kufur. Tapi golongan pertama ni sedikit. Golongan pertama ni sedikit. Permulaannya dia beramal dengan amal di syurga. Kemudian dia beramal dengan ahli neraka. Ni sedikit. Ni saya sentiasa sebut, jangan kita letak golongan pertama ni seumpama, ni saya pernah dengar ni. Gini Ustaz golongan pertama tu. Masa segar-segar, semayang tak tinggal, berjemaah tak tinggal. Tapi akhir-akhir lepas sakit, masuk hospital, lepas tu dah sihat duduk rumah, tak ambil semayang. Bila bini tanya semayang, dia jekoh bini dia. Ayah haji ni, berjemaah 5 waktu. Ni ke Ustaz Nabi sebut beramal dengan amal di syurga, hingga tidak ada antara di syurga mereka sasta, tapi telah tetap ketuan pada azab di ahli neraka, akhirnya mati dalam amal ahli neraka, dia masuk neraka. Ni ke? Dok. Orang yang seumpama ni tilik balik lah. Dia beramal dengan ahli syurga ke dok? Amalan ahli syurga ni beriman dan beramal soleh. Dia berjemaah 5 waktu ni, bab iman, bab akidah dia belajar. Dok, tak belajar. Bab semayang dia belajar ke dok? Dok belajar. Bab Jumaat dia belajar ke dok? Dok belajar. Tu amalan ahli neraka dahnya. Cuma tuan perzahir kemudian tinggal semua siapa ke mati. Orang hak saya jumpa-jumpa, hak belajar-belajar, tak pernah jumpa lagi, tak ambil semayang. Tak pernah jumpa lagi. Hak tak ambil semayang tengok balik. Masa dia duduk Jumaat 5 waktu di masjid tu, dia belajar dah akidah. Tak ada kelas. Tak ada kelas akidah. Dia belajar dah bab semayang, tak pernah belajar. Belajar dah bab ilmu tasawuf, tak pernah belajar. Tak ada ni. Hati sentiasa riak, wujud, takabur. Itu bukan amalan ahli syurga. Itu amalan ahli neraka. Duduk masjid pun akidah salah, amalan ahli neraka. Semayang tak betul, amalan ahli neraka. Hati riak, wujud, takabur, itu amalan ahli neraka. Ada ni. Cuma tuan perzahir kemudian dia tak mau semayang. Hakikat belum tu. Budak semayang juga. Semayang pun akidah tak betul. Tak pergi semayang pun. Bukan ni. Golongan pertama ni, pembicaraan dalam syarah hadis ni, sangat sedikit yang Tuhan lakukan seumpama ni. Lepas tu contohnya, ambil bang orak, bersisa. Contoh orang-orang terdahulu. Yang ada ni. Ada orang, dia belajar agama. Mula-mula molek. Kemudian, kerana keduniaan, dia jual ilmu agama dia. Dia sanggup sembunyikan kebenaran. Dia sanggup turut kebatilan. Masa dia belajar tu semangat molek daripada agama. Tapi lepas dia belajar tinggi tu, dapat kedudukan, dia jual ilmu agama dia. Ni ke? Orang ni dia belajar daripada awal lagi, dia niat untuk dapat dunia. Dia belajar niat dah dapat dunia. Tak ada ni. Tapi mula-mula tak tunjuk lah, sebab tak nampak lagi dunia, sebab dia tengah belajar, tak perlu lagi pada dunia. Bila dia sudah bekerja apa semua, matlamat dia belajar untuk dapat dunia. Dia akan kejar dunia walaupun dia terpaksa menjual ilmu agama. Makna dia ni bukan hak yang pertama ni. Bukan Nabi kata beramal dan ahli syurga. Sebab dia belajar kan rupa-rupa agama kan. Hak ni Nabi kata man talabal ilma li ghairillah faltabawa ma'nan. Orang belajar agama, niat bukan niat bagi selain Allah, dia telah mempersiapkan tempat dan neraka. Dia tu amalan ahli neraka dah. Dia belajar niat untuk dunia tu, itu amalan ahli neraka. Bukan amalan ahli syurga ni. Kemudian dia sanggup jual ilmu agama. Dah. Itu memanglah jalanan neraka. Dia neraka daripada awal dah. Bukan termasuk orang Nabi kata ni. Hak beramal dengan amal di syurga, akhirnya beramal dengan amal neraka, mati masuk neraka, bukan. Dia belajar tu niat dia gitu dah. Ada ni. Yalah, kalau kita tengok Zuhair belajar agama ni orang baik. Ya Zuhair, niat macam mana? Niat belajar tu kerana apa? Niat kerana nak redha Allah, itu niat yang baik. Niat kerana nak beramal, itu niat yang baik. Niat kerana nak keluar dari kelam jahil berterang ilmu, itu niat yang baik. Niat kerana apa?
nak dapat pakak, nak dapat kedudukan, nak dapat kesenangan. Itu amalan ahli neraka. Daripada awal pada ni. Hak banyaknya pada golongan yang kedua. Wa inna ahadakum la ya'mala bi amal ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bain ila zira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fadkhuluha. Ada banyak. Nabi kata sesungguhnya seorang kamu beramal dengan amalan ahli neraka hingga tidak adalah antaranya antara seorang dan neraka melainkan sahasta. Tapi telah terdahulu tempat Allah pada azal, ianya ahli syurga. Dia beramal dengan ahli syurga, dia mati dalam amalan syurga, dia pun masuk syurga. Ini banyak. Mana beramalan ahli neraka terdahulunya? Akidah salah. Itu ahli neraka lah tu. Akidah salah. Bukan kata dok semayang je amalan ahli neraka. Semayang tak betul tu pun amalan ahli neraka juga. Riya, ujub, takabur, itulah amalan ahli neraka. Tapi tuan tetap pada azalnya, kemudian dia belajar molek-molek fardhu ain tauhid fiqh tasawuf, dia pun beramal dengan amalan ahli syurga. Mana amalan ahli syurga? Alladzina amanu wa amilus solihat. Itulah amalan ahli syurga. Dia mati dalam iman dan amal soleh, masuk syurgalah dianya. Dah pernah orang cakap saya hadis ni, hak yang kedua ni. Dia kata hak hadis tu, dia kata kalau kira-kira betul-betul kena atas kepala saya, dia kata. Betul-betul kena atas kepala saya. Sebab apa? Lah. Belajar akidah kemudian selama ni dah buat amal balik, akidah sesat. Tu neraka tu. Badan ni. Hak Nabi kata hak tidak ada antaranya neraka melainkan sahasta. Seolah-olahnya bukan sahasta dah dia kata. Duk neraka dah. Dah akidah sesat. Akidah terpesong. Tapi alhamdulillah kemudian tuan buka jalan kepada belajar. Tuan buka jalan pada belajar pula, belajar hak fardhu ain tauhid fiqh tasawuf. Ada hak Tuhan buka jalan pada belajar. Dengar tadilah, dengar santai, dengar cerita, dengar motivasi, cerita menangis. Perasaan macam ahli syurga dah takat syurga ada belaka dah. Tunggu masa mati je. Dia belajar juga, tapi belajar bukan fardhu ain tauhid fiqh tasawuf untuk beramal dengan amal ahli syurga, beriman dan beramal soleh. Mana kita macam mana? Macam sekarang lah. Alhamdulillah. Kita doa Allah Ta'ala tetapkan hati kita atas iman dan amal soleh. Itu je lah. Lepas tu macam mana hak lain tu. Anak cucu kita peringat pun dengar kata bahagia masing-masing. Bahagia masing-masing. Adik-beradik, anak-beranak, kawan-kawan, apabila duduk peringat bab fardhu ain, jadi renggang dia kata. Dulu baik sangat-sangat. Bila tekan suruh belajar fardhu ain, renggang. Sebab apa? Dia kata kawan dia tu tomoh dia jahil fardhu ain. Pada ni bila kawan ni, ni baik sangatlah ni. Kawan lagi, ada anak beranak lagi, sama-sama ahli masjid belakanya. Bila kita kena belajar fardhu ain, jadi terasa hati seolah-olahnya kata dia tu jahil fardhu ain. Mana dah ajak belajar fardhu ain, maknanya seolah-olahnya kata ke dia mung ni jahil fardhu ain. Kawan tu dak kata gitu, sepatah dak tebik perkataan tu. Tapi apabila selalu duk peringat kita kena belajar fardhu ain, dia kata sebut kita dah, tak sebut kamu pun, dia kata. Sebab sebut kita, sebab dia pun tengah belajar juga. Sebab dia kata saya mengajar pun sebut kita juga, dia kata tak sebut kamu. Memang saya mengajar sebut kita. Sebab tu saya mengajar sebut kita, bukan kata kamu. Dah kita. Ada sebut kamu. Jarang ada dah. Kita. Lepas tu dia kata, dia cakap dengan hak kawan dia tu, kita kena belajar fardhu ain. Kita bukan kata kamu kena belajar fardhu ain.
kamu jahil, aku alim. Tak ada gitu dia kata. Sebab apa? Nak kata alim mana dia pun tak berhenti molek lagi fardu ain. Kita kena belajar fardu ain. Cakap kita tu kawan dia terasa hati, kata dia tu jahil fardu ain. Pada ni. Akhirnya dia renggang. Renggang kenapa? Kerana nasihat supaya sama-sama kita belajar fardu ain. Nasihat sama-sama kita belajar fardu ain, boleh dia renggang. Tak baloh, tapi jadi tak berapa dah. Panggil apa? Agama apa? Panggil hak jenis itulah, jenis renggang tu kot. Ha? Bukan hak. Panggil apa? Oh, dak ngam. Tak ni sekarang ni jadi renggang jadi macam Jawa. Dah disebut Jawa apa tak Jawa? Jawa. Bukan kau Jawa di Selangor tu, bukan. Bukan. Jawa. Dak balah dak apa, jumpa tegur siapa. Tapi dak macam dulu. Dak macam jadi macam Jawa gitu. Jawa ni renggang. Jawa. Sebab apa? Bunyi-bunyi cerita dia buat kita ni jahil fardu ain sangat, kata dia. Pada sebenarnya dia jahil sungguh fardu ain. Sebab apa? Sebab kawan ni nasihat. Sebab dia kenal daripada masa hijau lagi. Memang jahil. Kawan dia jahil. Dia sama-sama jahil. Sama-sama jahil. Sama-sama jahil. Batulah dia cakap kita kena belajar fardu ain. Kita kena belajar apa? Sebab tahu dah sama-sama jahil. Jawa juga. Ada ni. Dia tak boleh dengar bab dia takut kata. Dengar bab akidah salah macam tuju ke dia. Cerita bab semai tak betul macam tuju ke dia. Cerita hati riak, wujud takabur tu neraka. Macam cerita ke dia. Oh, kalau gitu kok tak ada syurga lah kita ni. Jadi kita main masjid sama ni, tak syurga lah kita ni. Tak syurga lah kalau akidah salah. Tak syurga lah kamu tidak beramal soleh, semayang tak betul, kat amal soleh. Hati riak, wujud takabur tu dosa besar. Memang neraka lah kalau Tuhan tak ampun. Jadi dia perasan ni macam pegang kunci syurga dah. Jadi bila belajar bab fardu ain tauhid, berat kalau gitu kok. Tak syurga lah kita ni. Siapa peringkat orang kata, kalau dia kata macam ustaz mengajar tu, tak ada masuk syurga dia kata. Kenapa pula? Orang akidah salah belaka kan? Siapa akidah salah? Dia akidah salahnya. Salah belaka dia kata. Tak ada masuk syurga dia kata. Dia tahu mana orang salah akidah belaka? Dia tanya dah kawan-kawan dia. Seperti je akidah. Dia tanya kawan jahil sama dua tu. Ke dia buat apa? Dia buat selidik. Soal selidik ke? Tanya boleh 1000 orang, siapa akidah betul, siapa akidah salah. Dia tanya kawan dia hak sama jahil tu. Hak sama berjemaah di masjid, hak tak belajar fardu ain. Dia tanya hak tu sama je hak tunya. Dan memanglah ada yang akan di syurga, 1000 orang, seorang jadi syurganya. Pelik apanya? Jadi dia tak boleh nak terima sebab dia dengar cerita bab syurga ni, dia macam dia antara ahli syurga dah. Tapi bila belajar fardu ain tauhid itu utama sekali. Pekor tasawuf macam dia kata macam dia ni macam ahli neraka. Tak ada orang kata ke siapa-siapa. Tapi nak syurga beriman dan beramal soleh. Berpegang akidah salah, nerakalah jawapan dia. Sembahyang puasa Tuhan tak terima, nerakalah jawapan dia. Hati riak, wujud takabur, nerakalah jawapan dia. Quran sebut terang-terang doktornya. Orang ahli syurga, orang yang beriman dan beramal soleh. Nak beriman, ngaji ilmu tauhid molek. Nak beramal soleh, ngajilah fardu ain, pekor tasawuf molek. Hak tu hak fardu ain tu. Orang duk kata macam-macam siapa ni. Kalau sebut kata fardu ain, tak ada orang lain dah. Kalau hak sama-sama belajar sebut fardu ain, tak ada dah. Tak ada anak orang lain dah dia tu. Anak ustaz awang tu. Ada orang kata dia. Fardu ain. Jadi kata gitu. Tak apalah kata. Kalau nak kata gitu pun tak apa. Fardu ain saja. Saya biasa dah kenanya. Hak belajar pula tu bunyi fardu ain tak ada. Ngajilah ada dah saya kata.
Siapa ke sama-sama duduk pusat karantin masa Covid itu? Duduk sekali itu dengar cakap. Ibu tanya, belajar mana? Dengar cakap dia tahu dah. Sama-sama belajar dengan guru yang sama. Ni orang kata ni orang Kemamang. Dia duduk dekat-dekat masa Covid tu lah. Duduk di stadium ni. Yang tu duduk dekat-dekat. Dengar cakap tu, macam ngaji sama ngaku ni. Dia pun usul-usul, ia sungguh. Jadi kalau sebut fardu ain tak ada orang lain. Tak apalah katanya. Fardu ain saja untuk beriman dan beramal soleh. Itu jalanan syurga. Amalan syurga, beriman dan beramal soleh. Patulah tauhid kota sini fardu ain, mandatori. Tak terkecuali walaupun seorang. Fardu ain. Atas seorang. Mandatori sebab apa? Beriman dan beramal soleh, jalan syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada ni. Betul dia letak belajar tu fardu ain, bukan fardu kifayah. Ilmu agama Allah ni luas sangat-sangat. Sebagian besarnya fardu kifayah, tapi hak asah ni fardu ain. Tengok lekeh hak ni mandatori hak ni. Kata macam mana pun tak boleh lari walaupun siapa pun. Ada ni. Tapi sekarang ni hak fardu ain ni bukan kata orang yang nak belajar, nak dengar. Terkadang orang yang menyampaikan sendiri pun terkadang fardu ain tak tahu ke mana. Itu dia masalah. Orang yang tukang menyampai tu. Kenapa tidak ajar fardu ain tauhid? Dia kata tak pandai. Kenapa kamu tak ajar fardu ain pekoh bab semayang? Dia kata tak pandai. Dah tak pandai kamu jadi ustaz macam mana? Lepas tu dia pun ngajar macam mana? Dia ambil satu ayat Al-Quran, dia pun kupah. Dia ambil satu hadis, dia pun kupah. Tapi fardu ain tauhid dia tak peduli, fardu ain pekoh tak peduli, boleh tanya, dia tak pandai, dia kata. Begitu sekarang ni, bukan kata tukang nak dengar je. Hak di kalangan yang menyampai itu pun kadang-kadang fardu ain tauhid, pekoh tasawuf pun bermasalah. Nak bicara bab taubah pun tak lepas. Apa dia syarat taubah, apa dia rukun taubah pun tak lepas. Hak fardu ain tasawuf tu, taubah tu pun tak lepas. Ada ni. Yang ini akhir zaman. Akhir zaman. Kita terutama sekali bab pegangan. Jadi kitab kita ni, kitab Al-Misbahul Munir ni, kitab Hidayatus Sibyan ni, kitab pekoh yang panjang. Tauhid dia pun bicara nanti sifat-sifat Allah pun, sifat kudrah ke, sifat iradah ke, sifat ilmu ke, dia hanya bicara tak panjang mana. Kalau keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan pun, dia hanya bicara gitu je. Bicara gitu je. Tak panjang bicara. Nak panjang bicara, kena buka kitab tauhid. Mana hak kecil kau kitab Faridatul Faraid. Ni kemah. Ada ni kemah. Untuk memastikan kita ni betul-betul tahqiq, kejak, jelas, kemah hak qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia sebut sebelum ni, beriman dengan malaikat clear. Orang Islam. Beriman dengan kitab Rasul clear. Beriman dengan hari kiamat itu clear. Hak banyak terpesong adalah beriman dengan qada dan qadar, rukun iman yang ke-6, yang sebenarnya rukun yang ke-6 sudah masuk di rukun yang pertama, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengqada qadarkan. Di rukun yang ke-6 ni, qada qadar ni sudah masuk di rukun iman yang pertama. Beriman dengan Allah yang mengqada qadarkan. Tapi kenapa Nabi letak qada qadar di rukun yang asing, walaupun qada dan qadar sudah masuk di rukun iman yang pertama? Sebab tu dalam kitab Faridatul Faraid, dia akan melengkapkan ke-6 rukun iman. Tetapi bicara yang terakhir di penghujung kitab adalah bicara neraka dan syurga. Habis bicara syurga, habis kitab Faridah. Tapi sebelum tu bicara bab barzah, bab dibangkitkan kembali dalam kitab Faridah, bab hisab,
ba mizan, ba asyafa'atul uzma, ba haud, ba titiang sirat, ba neraka, ba syurga, habis kitab. Jadi di penghujung kitab Faridah ada bicara rukun yang kelima. Rukun yang keenam bicara di kudrah iradah. Kudrah iradah tu bicara beriman dengan Allah sebenarnya. Jadi qada dan qadar sudah masuk di rukun iman yang pertama. Tapi kenapa Nabi letak secara asing? Sebab kita fokus molek. Bahagian kudrah iradah ilmu ni kena fokus molek. Sekarang ni timbul bagai-bagai. Macam tadi lah. Nak boleh ke pegang, baik pegang. Hak qada Tuhan belaka payah dah. Tapi pegang tak kejap, jumpa rakaman hak kata bukan qada qadar kau. Hak tu senang dia kata. Tak pening kepala. Hak tu baru logik. Hak jahat bukan qada qadar. Ada apa lah? Lepas tu macam mana? Guru masing-masing dia kata. Senang. Dekat orang dia. Tak apalah, awak sudah menjalankan tugas. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kesemua kita ni mati dalam iman dan amal soleh. Tu jelah. Tapi bahagian masing-masing. Kalau Tuhan tetap syurga, syurga. Tuhan tetap neraka, neraka. Segala-gala qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak tajuk baru kita ni baca sajalah tadinya. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Wallahu alam. Bukan kata undur balik qada qadar. Masa 40 minit jadi sejam. Masa 40 minit. 40 minit je kan hak kitab yang pertama. 40 minit kitab yang kedua. Kemudian 20 minit kitab yang ketiga. Kitab yang pertama sejam dah. Dia sebenarnya kalau kita duduk mengaji ni tadab. Tadab ni tadab. Mana kalau kita kata kok santai juga. Santai juga. Santai. Yang kita jadi ni kita degi. Kita banyak nak persoal. Faham? Pegang. Berhenti. Tak ada. Faham? Pegang. Dah. Gitu je. Dan memang orang mengaku. Dia kata sebelum ni saya Ustaz memang macam pecah kepala duduk mikir dia kata. Tapi apabila faham molek-molek, dia faham molek dah sebelum tu dia kata, tapi cuma degi. Jadi selama hening dia kata menyakiti diri sendiri dia kata. Ini orang hak melalui. Jadi macam nak pecah kepala tu buat sendiri. Masa buat sendiri degi. Dia mikir apa? Faham pegang sudahlah. Pening nak mikir. Mikir apa? Hak jahat pun qada pening dia cari nyakit. Faham? Pegang. Berhenti setakat tu. Kenapa? Tak payah tanya kenapa. Akhirnya kalau tanya kenapa, kenapalah Allah buat manusia? Dak lagi tu. Kenapa? Kenapalah Allah buat Nabi Adam makan wa khuldi? Mula-mulanya turun ke bumi. Kalau Nabi Adam tak makan wa khuldi, tak turun ke bumi. Dan Nabi Adam tak turun ke bumi, kamu pun tak ada lah. Dia mikir buat apa? Kamu pun tak ada lah. Kalau Nabi Adam tak turun ke bumi. Pula ya. Ya juga dia kata. Lepas tu turun dah ke bumi. Kenapalah Allah buat jadi baik jahat? Buat baik belaka tak boleh ke? Awal-awal Qabil dengan Habil pun balah dah dia kata. Anak Nabi Adam dah dua-dua tu. Pandai ni. Qabil dengan Habil tu. Dia Qabil Habil. Qabil lah hak bunuh tu dah. Habil kena bunuh. Jadi situ Tuhan buat dah. Baik seorang, jahat seorang. Buat apalah Tuhan doa baik belaka. Yang macam-macam cerita tu. Lepas tu akhirnya, kalau Tuhan tak buat manusia kan senang tau. Ni dia. Dia dalam bab ni kalau kita turut akal nafsu kita, syaitan akan bergembira lah. Jadi dia kata memang masa dulu saya tu macam nak pecah kepala, memang cari nyakit sendiri. Sekarang ni dia tenang molek dah. Dia pegang, tak ada mikir apa-apa. Padahal dia kata apa yang dia faham sekarang ilmu dengan apa dia faham pada masa nak pecah kepala, ilmu yang sama.
Masih nak pecah kepala, ilmu tu juga. Masa dia tenang sekarang, ilmu tu juga. Cuma masa tu, dia banyak duk mikir. Dia maksud ni. Sebab berlawan dengan akal dan berlawan dengan akidah yang terpesong yang dipegang pada umur dia balik. Situ. Ada ni. Padahal simple saja. Saya belajar dulu cukup mudah. Faham, pegang. Tanya usul dalam perkara ni. Kalau buat packing, kalau kita tanya bab-bab gini, kena jekau. Ada ni, kena marah. Kena marah. Tak usah tanya kan. Itu semua kerjaan Allah Ta'ala. Tanya apa kerjaan Allah? Mana kena marah kita ni kalau kita tanya. Cuma sekarang ni kita tuan atur kita macam mana? Kita lahir daripada ibu bapa Islam. Bukan kita minta. Alhamdulillah. Kalau dulu kita jauh daripada agama, kemudian kita jadi hampir. Alhamdulillah. Ada ni, itu bahkan kita. Lepas tu kita anak-anak cucu pula, mana hala keagama semayabang dok tinggal. Kita tekan pada ilmu pula, jangan semayabang saja. Dan kita pula ada sedekah jariah apa semua. Mana apa? Alhamdulillah, tu bahagian kita. Yang orang lain tu, yang orang kafir tu, itu bukan urusan kita. Itu bahagian mereka. Sudah. Senang je kan? Hak kita nasihat, kita nasihat. Hak kita tegur, kita tegur. Itu bahagian syariah. Orang terima tak terima, hati kita tenang. Kita sabar, kita reda. Dia terima, Alhamdulillah. Kita terima pun, bahagian masing-masing. Sudah. Yang kita nak fokusnya, ilmu kita, amal kita. Itu hak kita nak fokus. Kalau fikir lebih-lebih, akan jadi tak macam tadi. Ada kata macam pecah kepala duk mikir. Kena-kena benda tu tak mikir. Tekan berulang kali dia, jangan duk korek dalam bab ni kata. Mana patut dia kata nak pecah kepala, buat diri sendiri dia kata. Ni pengalaman orang yang melalui tempoh masa tempoh masa nak pecah kepala ni. Lama dia duk mikir Allah kata. Haklah sebelum tu pegang tu salah dah. Faham dah tapi masih lagi lawan. Lawan dia pengakal. Kenapa Allah takkan hak jahat, takkan tak ya. Ya. Kita faham, kita pegang. Baik jahat, kau tak dah habis kita. Lepas tu syurga neraka, kau tak dah. Kesian lah orang lain neraka. Tukar lah. Apanya? Kurang-kurang. Kesian lah ke dianya. Kalau gitu kok, kalau Tuhan qadakkan kita di syurga, insya-Allah, kita minta dengan Tuhan, siap saya pada orang masuk neraka tu. Tukar lah. Dah. Bukan kerjaan kita peduli buat apa. Bahagian masing-masing. Itu je. Dia mudah je dalam bab agama ni. Sebab kita ni dalam jalan agama, apa yang berlaku sekalipun mudah bagi kita. Sebab apa? Pahala belaka. Ada ni. Tengok perkara baik, pahala. Tengok perkara tak baik pun pahala. Perkara tak baik, kita nasihat, kita boleh pahala. Tak boleh nasihat, kenapa perkara tak baik? Hati kita tak kenang. Hati tak kenang tu boleh pahala. Sebab tak berkenang dengan maksiat yang dilakukan. Ada ni. Kita tengok orang buat maksiat, kita tegur, kita boleh pahala. Kita tak boleh tegur. Jangan duk tegur budak-budak sekarang ni. Dia buat nyakit ke kita, jangan duk tegur. Tapi hati kita tak kenang dengan perbuatan buruk tu. Hati tak kenang tu boleh pahala dah. Kita berdoa, mudah-mudahanlah budak ni Tuhan buka hati. Boleh pahala pula. Ada ni. Boleh pahala sentiasa. Tapi yang betul jalan tu. Jalan iman, jalan amal soleh tu kena betul. Apa keadaan pun, pahala. Anak taat, boleh pahala. Anak tak taat, kita reda, kita sabar, boleh pahala. Anak tak taat ni, hok duk lawan kata kita sama-sama ni. Duk menyakiti hati kita sama-sama ni. Kita reda, boleh pahala wajib, bukan pahala sunat. Baca Quran pahala sunat. Kita reda atau qada Tuhan, kita sabar. Sabar pahala wajib. Tuhan akan balas lagi pahala wajib. Kita sabar. Kita duduk nasihat, pahala wajib. Kita bangun malam pula berdoa, boleh pahala pula. Mana pahala kita belaka? Anak hak soleh pun boleh pahala, anak tak soleh pun boleh pahala. Dan kita reda, kita sabar, kita berdoa, insya-Allah lepas kita tak ada, kejutlah dianya.
insahlah dianya. Banyak budak seumpama tu. Masa mak ayah ada tu, Allah dia punya perangai. Mak ayah nasihat, mak molek tidak peduli. Tapi lepas mak ayah tak ada, barulah dia mikir, mana seumpama tu. Mari mana tu? Tu doa mak ayah masa dia menghadap Allah Ta'ala. Tapi hati redha, hati sabar, tenang je. Sentiasa boleh pahala wajib. Kadang-kadang anak tu derhaka dan sentiasa menyakiti hati. Mana pahala je. Bila letak jalan molek je. Itu kena balik pada ilmu fardhu ain tu. Tauhid, fiqh, tasawuf. Dia sepatut kita ni faham lalu dah. Bila ilmu tu wajib fardu ain, dia punya kepentingan dia semua kita faham lah. Sebab tu dia wajib fardu ain. Fardu ain tauhid, fiqh, tasawuf. Nah, kemudian buku panduan bersuci dan bersolat bagi pesakit ni, kalau saya ni muka surat 30. Kalau hak lain tu mungkin muka surat 34 tau. 34, 35 gitulah. Dah. Hak nombor 7. Hak nombor 9. Besar apa? 38. Saya besar 30. 34. Hak nombor 9. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. 9. Tepuk 2 tapak tangan pada tanah berdebu sekali lagi dan nipiskan debu tanah yang melekat pada tapak tangan. Tepuk ni kholik lah. Tepuk pandai ni. Letak saja boleh kedok ustaz, tak tepuk. Allah. Jangan betul benar gitu. Kebetulan angin tu bawa debu. Boleh tak kalau saya tak ada tapak tangan di angin tu? Boleh je lah. Dia kata tepuk ni kholik. Dia kalau tepuk ni kau kena bunyi nak degang. Tu baru tepuk tau. Ni kalau letak ni tepuk kau ke? Debu atas kita debu ni kan. Di sini debu atas kertas tu. Mana kalau kita letak tangan atas debu panggil tepuk. Kita panggil letak. Yelah disebut tepuk. Tepuk 2 tapak tangan pada tanah yang berdebu sekali lagi dan nipiskan debu tanah yang melekat pada tapak tangan. Kalau tebal, kita dempetkan tepi tangan kita untuk menipiskan. Sebab kalau tebal, kita bertayamum, debu kita tebal, hukumnya adalah makruh. Yang ke-10, sapu dan ratakan debu tanah di tapak tangan kiri ke tangan kanan hingga meliputi siku sekali sahaja. Sapuan boleh dilakukan dengan bagaimana cara sekalipun asalkan ia mengenai semua bahagian tangan disapu. Sekarang ni tepuk 2 belah tangan. Kita sapu tangan kanan dahulu dengan debu yang ada di tangan kiri lah. Lepas tu sini dia kata sapu dan ratakan debu tanah di tapak tangan kiri ke tangan kanan. Ni sekarang tepuk 2 belah. Kita nak sapu tangan kanan dahulu sebab sebagaimana berwuduk sunat mengkanan. Iyalah faham menganang dah. Bukan menganang kuih nganang tu. Tu. Mana memang kita sunat tangan dua belah. Kita sunat sapu tangan kanan dahulu. Kita sapu dengan debu yang ada di tapak tangan kiri. Sapuan boleh dilakukan dengan bagaimana cara sekalipun asalkan ia mengenai semua bahagian tangan yang disapu. Biar kata je. Sapu macam mana? Kau pandai lah. Cara yang terbaik. Orang nak pergi pada cara yang masyhur. Cara sapu tangan yang masyhur. Ini cara yang terbaik. Bukan syarat. Ini bukan syarat. Cuma cara yang terbaik ketika sapu tangan.
Cara yang terbaik ketika sapu tangan ni sampai ke siku ni, cara yang terbaik, cara yang masyhur, yang mana disunatkan kita sapu tangan dengan cara yang masyhur, yang diajar ni, sunat. Tapi sapulah macam mana pun janji rata je tangan kanan dan tangan kiri. Cara yang terbaik ialah, ini cara yang disunatkan, dengan meletakkan perut 4 anak jari tangan kiri selain ibu tangan. Ni tangan kiri, ni perut 4 jari tangan kiri, perut. Dengan meletakkan perut 4 tangan jari kiri. Ni 4 perut ni. Dia akan bagi 3. Satunya bahagian perut jari, 4 jari, bahagian tapak, bahagian perut ibu jari. Dia akan bagi 3 bahagian. Ada ni. Cara terbaik ialah dengan meletakkan perut 4 anak jari tangan kiri. Ni 4 ni. Perut 4 anak jari tangan kiri di belakang tapak tangan kanan. Ni di belakang tapak tangan kanan, di belakang. Dengan perut ni, dengan perut 4 jari ni. Dengan perut 4 jari. Perut ni panggil apa ni? Dia panggil apa sini? Perut. Tapak ni tapak. Ni tapak tengah ni tapak. Ni perut 4 jari ni panggil perut. Panggil perut. Banyak perut kalau gitu kok. Perut jari telunjuk, perut jari tengah, perut jari mani, perut jari kelingking, perut ibu jari. Banyak perut. Jadi hak ni dia, hak bahagian perut 4 jari. Dia ada bahagian tapak tangan. Dia ada bahagian ketiga perut ibu jari. Jadi hak perut 4 jari ni bubuh di belakang tangan kanan. Ada ni. Sampai ke siku. Setelah menyapu siku, pusingkan tapak tangan kiri tanpa mengangkatnya. Pusing. Sampai sini pusing. Pusing. Pusing nak kita tapak pula. Pusing. Tanpa mengangkat. Kalau sampai di sini, sampai di ujung, dia pun angkat, dia pun bubuh perut tapak pula di hadapan tangan ni. Tinggal satu perkara sunat, jangan angkat. Sunat seumpama tu. Kalau angkat pun tak ada masalah. Tapi sunat tanpa mengangkatnya. Sampai di belakang ni, tanpa mengangkat hingga perut tapak tangan kiri mengenai bahagian lengan kanan yang sebelah lagi. Ni. Dan teruskan menyapu ni. Teruskan menyapu menggunakan perut tapak tangan kiri dalam keadaan ibu jari kiri terangkat. Bukan terangkat ni. Bagaimana ni? Cokeng. Cokeng tau. Pahang terangkat ni kan takut pahang lain. Cokeng ni. Tak kena. Dalam keadaan ibu tangan kiri terangkat sehingga tapak tangan menyapu. Hingga tapak tangan kiri menyapu tapak tangan kanan. Dan perut anak jari kiri menyapu belakang anak jari kanan. Sehingga tapak tangan kiri menyapu tapak tangan kanan. Tapak tangan kanan tak boleh nak setuh tu. Waktu debu tu tak pakai lagi tu. Ada ni. Sekarang ni kita hanya menggunakan debu di tapak tangan kiri. Bahagi 3 bahagian. Bahagian perut 4 jari, bahagian tapak, bahagian perut ibu jari. Jadi sekarang ni perut 4 jari kita sapu sebelah belakang. Sebelah belakang. Pada ni. Sapu sampai ke siku. Kita pusing ke hadapan, kita mengguna hak ni pula ni. Guna ni. Pandai ni. Guna hak ni. Kemudian sampai di sini, masa kita sapu hak ni tadi, ni kita sapu ni, kena dah hak ni.
Tak kena biar. Ini tak apa. Hak ni biar dulu, tak apa, tak kena pun. Kita ambil sini. Sampai di siku, kita pun ambil dia punya perut tapak tangan. Ni. Lepas tu hak tak kena tadi ni, kita pelaga. Kena? Faham tak ni? Ada pun tapak tangan kiri, tak boleh sentuh ni debu ni untuk tangan kiri pula ni. Sini ayat dia ni. Teruskan menyapu menggunakan perut tapak tangan kiri dalam keadaan ibu jari kita terangkat sehingga tapak tangan kiri menyapu tapak tangan kanan. Tak boleh. Tapak tangan kanan tak boleh sentuh sebab debu yang ada di tangan kanan ni untuk sapu tangan kiri. Hak tu dia tulis. Sehingga tapak tangan kiri menyapu tapak tangan kanan. Gitu tak tulis? Sama? Kita tulis mana? Ayat dia mana? Ayat dia tak sama. Mari tengok. Banyak lagi. Boleh tahan cerita lah. Gambar lain-lain ni. Dia banyak sangat ni tau. Jadi Musab 36 langkah 6, menyapu bahagian tangan kanan sebelah belakang tapak tangan kanan dengan menggunakan 4 perut jari tangan kiri selain ibu jari dari hujung jari sehingga ke siku. Langkah ke-7, menyapu bahagian tangan kanan sebelah hadapan dari siku hingga hujung anak jari dengan menggunakan debu tanah yang pada tapak tangan kiri. Dan ibu jari menyapu belakang ibu jari tangan. Ni bawa comel. Jadi lain ayat. Ni sampai ke sehingga tapak tangan kiri menyapu tapak tangan kanan. Tak boleh sebab debu di tangan kanan ni tak ada kosek. Jadi gini, dia sekarang ni dia bagi tiga. Perut 4 jari. Tapak tangan ibu, perut ibu jari. Sekarang ni dengan debu yang ada di tapak tangan kiri untuk menyapu tangan kanan dahulu. Sebab sunat mendahulukan sebelah kanan. Jadi dipung hak ni disapu belakang. Sapu belakang. Hak dengan perut 4 jari tangan kiri sapu belakang. Dari belakang sini dah sini. Ni dari belakang. Masa sapu belakang yang tidak kena ni tak kena ibu jari tak apalah ni nanti hak ni disapu. Biar ada ni tak apalah ni sapu ni je. Sampai ke siku. Lepas tu dia pun pusing. Dia ambil pulak ni. Bahagian tapak pulak. Dia pakai tapak pulak sini. Sampai hujung ni jangan sentuh dengan ni. Jangan sentuh dengan hak debu yang ada di tapak tangan kanan, jangan sentuh. Kemudian hak ibu jari ni. Gitu je. Jadi lepas tu sapu tangan kiri sama juga. Ni. Daripada belakang dengan 4 perut jari tangan kanan, lepas tu pusing dengan tapak, lepas tu ni. Lepas tu barulah kita sunat pelagakan tapak, baru kita sunat pelaga. Itu cara yang terbaik. Kena ingat molek ni. Jangan faham itu jadi akhirnya faham dah ni. Dia sapu gini. Faham dah ni? Dia sapu gini. Akhirnya dia pun sapu depan. Tepi ni kena tak? Ni kena jaga ni. Ni kena jaga. Ni tepi ni tepi ni. Jangan ambil belakang, ambil depan. Dah ni. Faham tak ni? Jadi kita sapu belakang, mari ke depan, kita laga ni, kita balik semula kalau kita tak puas hati.
Tapi nampak berdekor orang nak buat. Saya pernah tengok. Punyalah. Oh ni macam gini, macam nak bergayung. Wan ustaz. Allah kata sakit orak buat gitu. Dia nak buat gini nak buat. Allah lah kata payahnya lah. Disebut dah tadi kan, sapuan boleh dilakukan dengan bagaimana cara sekalipun asalkan ia mengenai semua bahagian tangan yang bisa. Jangan sapu je. Sekarang oleh kerana Nabi menyebut at-tayammum darbatan. Nabi kata tayammum, Nabi kata dengan dua tepuk, dua pukul. Nabi kata gitu. Jadi kita disunatkan buat 2 kali je. Tepuk yang pertama untuk satu muka. Yang kedua ni, 12 tangan ni sunat serentak. Biar jadi 2 tepuk. Kalau kita buat, macam sebut dah minggu lepas kan, kalau bekas tu bekas yang kecil, kita hanya boleh masuk tapak tangan. Kemudian baru masuk tapak tangan kanan, kita pun masuk tapak tangan kiri. Berarti sudah menjadi 3 tepuk jadinya. Dia disunatkan 2 tepuk. Tepuk yang pertama untuk satu muka. 12 tangan ni disunatkan serentak. Biar jadi 2 tepuk. Kalau tepuk yang pertama untuk satu muka, bekas sempit. Kalau bekas sempit bukan boleh tepuk. Tu jadi 4 kali dah. Tepuk tangan kanan sekali, keluar. Tangan kiri, 2 dah. Sapu muka. Tepuk tangan kanan, tepuk tangan kiri. Jadi 4 kali tepuk. Lepas tu dia macam ditabur sikit atas kertas tu, nak jadi 2 kali tepuk. Tepuk yang pertama 12 tapak serentak, sapu muka. Tepuk yang kedua untuk sapu tangan kanan, sapu tangan kiri. Pada ni yang disunatkan. Tapi nampak macam susah. Sebab apa? Takut ni, jangan kena nanti. Dia musama kena. Jadi susah. Cara mudahnya macam mana? Tak usah dah tepuk 12 tangan. Ni cara mudah. Tapi ni tinggal perkara sunat lah. Kita tepuk tangan kiri, dengar tepuk tangan kiri. Pada ni. Ni, debu ada tangan. Kita pun bolok tangan kanan. Dah, Nabi kata je. Bolok. Sudah. Kita pun tepuk tangan kiri, tepuk tangan kanan pula. Kita bolok tangan kiri pula. Apabila sebut gitu, Allah ustaz, kenapa ustaz tak beritahu awal? Pening dah kita duk mikir dengan perut 4 jari, dengan perut tapak tangan, dengan perut ibu jari, kena bagi 3, kena lukis beradang dah ni. Kalau buat gitu mudah sangat. Dia pun tepuk tangan kiri saja, tangan tak tepuk lagi. Tepuk tangan kiri saja, lekat debu, dia pun sapu tangan kanan. Habis. Senang. Jadi ditapuk dia tak ada debu lagi. Sapu. Sudah. Dia pun tepuk tangan kanan pula. Dia pun ambil tangan kiri. Mana? Lepas tu dia kata dalam buku ni, sapuan boleh dilakukan dengan bagaimana cara sekalipun asalkan ia boleh mengenai semua bahagian tangan yang mesti disapu. Gitu. Cara tadi kalau tak beringat, cara yang masyhur ni memang disunatkan cara tu. Kita tepuk 12 tangan, kita bagi 3 tadi, dia pun dengan perut 4 jari untuk belakang tangan. Ada ni. Ni tak kena lagi, tak apalah, belakang tangan. Lepas sampai di siku dia pun pusing. Dia pun ambil bahagian tapak pula untuk depan tangan. Untuk depan. Ada ni. Kemudian hak jari, ibu jari cokel ni dia pun pelaga. Tanpa dia menyedari, di tepi lengan ni tak kena debu. Tanpa di tepi ni tak kena debu jadinya pula. Mana kalau kita pergi ke depan masuk belakang, kita belaga ni, kita undur balik lah, kita buat semula. Tapi hak debu hak ada di tapak tangan kanan ni kena jagalah, jangan kosek. Sebab debu di tapak tangan kanan ni nanti akan menyapu untuk tangan kiri sampai ke siku. Debu tangan
tangan kanan ni kan, belakang ni pula. Sampai ke siku pusing. Ambil belaga, ni belaga ibu jari, kemudian undur balik. Ni. Kemudian kita pun pelaga tapak dengan tapak. Itulah. Itu cara yang disunatkan. Kan? Payah. Dia kalau mazhab Hambali dengan Maliki, dia hanya sapu. Tepuk yang pertama sapu muka, tepuk yang kedua dia hanya pergelangan tangan sahaja. Itu mazhab Hambali dengan Maliki. Kita mazhab Syafi'i dengan Hanafi wajib sampai siku. Dia gitu. Kemudian hak saya tekan minggu lepasnya, hak sapu muka tu. Hak sapu muka. Hak sapu muka, pastikan sapu sekalian muka. Jangan sapu sekerat-sekerat, jangan. Saya sebut minggu lepas kan ada satu rakaman pengajaran, dia tepuk debu. Dia tepuk debu, dia hanya sapu tengah muka. Dia kata debu takkan nak kata macam air, wajib kena sapu sekalian muka. Ada satu rakaman tu pula, tepuk debu kemudian dia buat macam tu yang sebut minggu lepas, macam sapu budak sejuk. Dia ada wajib sapu sekalian muka. Sehingga dia peringatkan dalam kitab ni di harapan ni. Jaga ni, jangan tinggal ni. Lepas tu kalau janggut tu panjang, wajib sapu di luar janggut sekali. Pandai ni. Kena sapu sekalian muka. Bukan hanya sapu tepek-tepek, bukan. Sebab sapu sekalian muka. Bukan sapu tengah muka, bukan. Pandai ni. Tu hak bagian sapu muka. Hak sapu tangan mudahlah sikit sapu tangan ni. Cuma oleh kerana mazhab Syafi'i ni sampai ke siku. Dia kalau pandangan mazhab Syafi'i kita, hak kaul qadim bagi mazhab Syafi'i pun sapu tangan sahaja, sapu pergelangan tangan sahaja. Pandangan Imam Syafi'i kita ada dua. Satu dia panggil kaul jadi, pandangan lama. Pandangan baharu, satu dia panggil kaul qadim, pandangan lama. Hak sampai ke siku itu kaul jadid bagi Imam Syafi'i kerana tayamum ganti daripada wuduk. Ayat wuduk basuh sampai ke siku. Jadi tayamum pun sampai ke siku juga. Tapi pandangan Imam Syafi'i kaul qadim, sapu tangan sahaja, lepas sapu muka siap-siap, sapu pergelangan sahaja. Kaul qadim lah yang dipakai oleh dalam mazhab Hambali. Sebahagian dari kalangan ulama-ulama hadis pun kebanyakan mereka cenderung kepada sapu kedua tangan sahaja. Sapu kedua tangan sahaja. Sehingga kan dalam Sahih Imam Bukhari didatangkan tajuknya babut tayammumi lil wajhi wal kaffaini. Jelas. Lil wajhi wal kaffaini. Bab tayammum bagi muka dan dua tapak tangan, dua tangan. Dia tak sampai ke siku. Tu hak pandangan Imam Bukhari. Jadi pandangan Imam Syafi'i kaul qadim pun sama juga. Pandangan Imam Syafi'i kaul qadim pun sama juga. Sapu tangan sahaja, bukan sampai ke siku. Tapi dalam fiqh Islami wa adillatuh menyatakan bahawa hak pandangan sampai ke siku, pandangan Imam Syafi'i dengan Hanafi, itu pandangan yang lebih aula kita turun. Itu kata Dr. Abad Az-Zuhaili dalam kitab fiqh Islami wa adillatuh. Mana tangan sampai siku ni khilaf ulama. Tapi kita sampai siku tadilah nak buat cara mana tu. Untuk menjadikan hanya 2 kali tepuk. Sebab Nabi sebut at-tayammumu darbatan. Tayamum 2 kali tepuk, jangan banyak kali. Tepuk kali pertama untuk satu muka, tepuk kali kedua untuk 2 belah tangan. Tapi kalau macam saya buat tadi, tepuk tangan
kiri sahaja, tepuk yang kedua. Untuk sapu sekalian tangan kanan. Sebut tak tepuk tangan kanan pula, jadi tepuk kali yang ketiga. Nabi kata tayamum 2 kali tepuk, kita jadi 3 dah. Gitu je lah. Ada ni, tepuk tangan kiri, kita sapu tangan kanan sampai ke siku. Selesai, kita pun tepuk tangan kanan, kita pun sapu tangan kiri sampai ke selesai. Jadi di situ jadi 3 kali tepuk. Tapi sebagaimana buku ni kata, sapuan boleh dilakukan dengan bagaimana cara sekalipun, asalkan ia mengenai semua bahagian tangan yang mesti disapu. Adapun tadi tu cerita cara yang masyhur yang disunatkan pada kita. Tepuk kali yang kedua dengan serentak 2 tapak tangan kita tepuk. Lepas tu dengan tangan kiri ni kita bahagikan 3 bahagian. Bahagian perut 4 jari, bahagian perut tapak tangan, bahagian perut ibu jari. Jadi dengan perut 4 jari ni kita sapu sebelah belakang sampai ke siku. Kita pun pusing tangan untuk perut tapak tangan untuk sapu bahagian hadapan. Bahagian hadapan. Kalau tepi ni kita rasa tak sedap, kita sapu tepi ni. Kalau tepi rasa tak sedap. Lepas tu hak ibu jari belum kena lagi ni, belakang ni belum kena lagi ni. Kita pun lepas tu untuk tangan kiri pula, kita gunakan tapak tangan kanan yang ada debu ni, sapu belah belakang sampai ke siku, kita pusing. Ni kalau dak tu kita perhatilah ni. Kita pun belakang tangan sesat, kita bersapu tapak dengan tapak, kita selati. Sunat seumpama tu. Ada ni. Ni hak cara hak dalam buku ni. Kau ni. Kemudian dalam buku tu ada tak cerita pula tayamum mengikut mazhab Hanafi. Ada cerita? Ada? Ada? Hak dia tulis satu tayamum hanya boleh digunakan untuk solat fardu sahaja dan seberapa banyak solat dan ibadat sunat yang lain. Ada sebut itu? Selepas dah bersapu tangan tadi. Lepas habis sapu tangan, sebelum masuk kepada tayamum mengikut mazhab Hanafi tu. Disebut tak? Jadi tayamum hanya untuk satu fardu sahaja. Ini jumhur mazhab. Tayamum hanya untuk satu fardu sahaja. Ada ni. Melainkan dalam pandangan mazhab Hanafi. Dia mazhab Hanafi ni, dia tayamum ni, dia seperti wuduk saja dalam mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi ni dia nak tayamum tak syarat masuk waktu. Sebagaimana berwuduk tak syarat masuk waktu. Kemudian sebagaimana wuduk boleh digunakan untuk beberapa fardu, wuduk tayamum pun boleh digunakan untuk beberapa fardu selagi belum berhadas. Ada ni. Itu mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i kitanya, selain daripada nak bertayamum, syaratnya kena tunggu masuk waktu. Kemudian satu tayamum hanya satu fardu sahaja. Sembahyang sunat banyak mana tak apa, nak pegang Quran lama mana pun tak apa, selagi belum batal tayamum. Tapi untuk fardu hanya satu fardu sahaja. Jadi kalaulah kita sembahyang jamak, dia kena 2 kali tayamum. Sebab sembahyang jamak ni 2 fardu. Kalau tok khatib membaca khutbah, dia kena 2 kali tayamum. Satu tayamum untuk membaca khutbah yang pertama dan yang kedua. Kemudian untuk solat Jumaat dia kena tayamum lain pula. Sebab khutbah satu fardu, sembahyang fardu Jumaat satu fardu. Yang mana 2 khutbah ini menepati 2 rakaat. Yang asalnya sembahyang zuhur 4 rakaat, dengan 2 khutbah akhir sembahyang Jumaat tinggal 2 rakaat. Kan Jumaat kan asalnya waktu zuhur, kan waktu zuhur 4 rakaat. Jadi dengan 2 khutbah
Sembahyang Zuhur asar 4 rakaat, sembahyang Jumaat tinggal 2 rakaat. Jadi 2 khutbah tu satu kefarduan yang lain, 2 rakaat Jumaat satu kefarduan yang lain. Jadi untuk tok khatib dia kena 2 kali tayamum, satu tayamum untuk baca khutbah, satu tayamum untuk sembahyang fardu Jumaat. Kalau tidak boleh tayamum segera di tempat untuk sembahyang Jumaat, tok imam kena cari orang lain. Sebab tok khatib ni dia kena pergi lebih luar pula untuk bertayamum contohnya. Jadi antara membaca khutbah dengan segera sembahyang Jumaat, dia kena mualak, jangan duduk cerah lama. Jadi kalau tok khatib turun mimbar, selesai baca 2 khutbah, tok khatib kena bertayamum di luar. Contohnya lambat. Faham tak ni? Jadi tok imam Jumaat kena orang lain lah jadinya. Faham tak ni? Kalau tok khatib turun mimbar, kemudian tayamum hanya di tepi itu sahaja, sekejap aja. Boleh tok khatib tu mengimami sembahyang fardu Jumaat. Sebab satu tayamum mazhab Syafi'i kita hanya satu fardu sahaja dalam mazhab Syafi'i kita ni. Hati-hati lah pula mazhab Hanafi, Hambali, Malikinya macam mana. Kemudian dalam buku didatangkan macam mana tayamum mengikut pandangan mazhab Hanafi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.